Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar? Hari ini kita sambung lagi unit 6 RBT, tajuk menghurai masalah menggunakan pseudocode dan carta alih. Rujukannya di buku teks muka surat 83. Hasil pembelajaran, murid dapat menghurai satu masalah menggunakan pseudocode dan carta alir dengan bimbingan guru. Baiklah, ini ialah maklumat yang terdapat pada buku teks. Kita boleh menghuraikan masalah yang dihadapi dengan menggunakan pseudocode dan carta alih. Diberi kepada kamu satu situasi. Arif tidak dapat mengukur dan menanda dengan betul. Akibatnya, bahan projek yang dipotongnya tidak menepati saiz yang dikehendaki. Masalah di sini, Arif menghadapi masalah iaitu bahan projek yang dipotong tidak sama saiz yang dikehendaki. Jadi, mari kita lihat yang seterusnya. Okey, di sini ada perbualan di antara Arif dan juga gurunya. Cikgu, adakah cara saya mengukur dan menanda ini betul? Cikgunya menjawab, tidak betul. Sepatutnya letakkan pembaris di atas bahan yang diukur. Setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan yang hendak diukur dan ditanda. Letakkan mata pensel secara menegak pada ukuran yang dikehendaki dan buatkan satu tanda dengan jelas. Di sini, gurunya telah memberikan arahan untuk Arif mengukur dengan betul. Kamu boleh baca semula pada buku teks kamu untuk kamu memahami arahan yang diberikan oleh guru. Okay. Arahan pertama, letakkan pembaris di atas bahan yang diukur. Kemudian, setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan yang diukur. Kemudian letakkan mata pensel secara menegak. Dan yang terakhir, buatkan satu tanda dengan jelas. Ada berapa proses? Ya, ada 4 proses yang perlu Arif ikut untuk mengukur dan menanda. Okey, ada 4 proses. Arif dan Leong telah menghasilkan pseudocode dan carta alih berikut. Adakah betul? Bincangkan. Berdasarkan situasi tadi dan juga arahan guru Arif, ia ditukar kepada bentuk pseudocode. Awak lihat pada pseudocode ini. Okey, mula. Bila buat pseudocode, mesti ada perkataan mula. Mesti ada perkataan mula dan juga tamat. Dua ni kena ada. Okey, yang inilah prosesnya. Letakkan pembaris di atas bahan yang diukur. Letakkan mata pensel secara menegak pada bahan yang diukur. Buat satu tanda dengan jelas. Okey, di sini pula ialah carta alir. Carta alir. Carta alir ni pun daripada pseudocode sebenarnya. Cuma carta alir ini dia menggunakan simbol-simbol dan juga anak panah. Yang ini cikgu telah terangkan pada pelajaran yang lepas. Baiklah, mari kita semak tadi pada paparan Arif bersama gurunya ada berapa proses? Ada 4 proses. Mula dengan tamat ni bukan proses. Proses ni yang ni. Yang awak nampak tanda petak ni, inilah prosesnya. Daripada yang awak lihat ni pun dah tahu ada kesilapan rasanya.
Okey, sedikit info untuk awak. Sudokod dan carta alir dimulakan dengan perkataan mula dan berakhir perkataan tamat. Mesti ditulis huruf besar. Okey, lihat di sini. Mula, tamat. Mula, tamat. Mesti huruf besar. Setiap arahan proses dalam sudokod dan carta alir ditulis bermula dengan kata kerja. Contoh, letakkan, buatkan dan masukkan. Lihat pada sudokod ni. Okey. Permulaan dia mesti ada kata kerja. Okey. Perbezaan dia kata kerja sudokod ditulis huruf besar. Tengok sudokod ni. Permulaan kata kerja untuk proses ni huruf besar. Manakala untuk carta alir, dia tak semua huruf besar. Hanya huruf pertama sahaja huruf besar. Jadi tu perbezaan dia. Dan satu lagi, awak kena ingat, proses dalam sudokod dan carta alir ditulis ringkas sahaja. Tak perlu tulis panjang-panjang. Okey, mari kita lihat apa masalahnya. Okey, letakkan pembaris di atas bahan yang diukur. Kalau tengok sudokod ni, betul lah. Betul. Okey. Kedua, setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan yang hendak diukur. Di sinilah masalahnya. Apabila Arif dia tak letakkan proses kedua, iaitu setkan nilai kosong. Proses ketiga, letakkan mata pensel secara menegak. Okey, pada sudokod ni ada, letakkan mata pensel secara menegak. Akhir sekali, proses keempat, buatkan satu tanda dengan jelas. Okey, pada sudokod ni ada. Okey, jadi masalah yang dikenal pasti, setkan nilai kosong pada bahagian tepi bahan diukur, tiada dalam sudokod. Dalam carta alir pun tiada. Bermaksud mereka buat ni untuk 3 proses. Sedangkan arahan yang guru tu beri tadi ada berapa proses? Ada 4 proses. Jadi selesailah permasalahannya kerana mereka tidak masukkan proses setkan nilai kosong pembaris pada bahagian tepi bahan diukur. Okey, untuk tugasan, cikgu nak kamu jawab soalan pada pautan kuizis. Kemudian, dah siap jawab soalan pada kuizis, awak salin dan buat lembaran latihan pada buku tulis RBT. Lembaran akan cikgu beri. Dah siap, hantar kepada cikgu. Kalau ada masalah, bagi tahu ya. Okey, cikgu harap awak buat. Buatlah. Sekian, terima kasih.